Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bersama Cikgu Zack lagi sekali dalam video pengajaran kita. Okey, untuk video kali ini saya nak ceritakan tentang rukun wudu, okey, iaitu perkara yang wajib ada dalam wudu ni. Okey. Dalam wudu ni, kalau ada setengah murid yang telah diajar oleh mak ayah, ada anggota-anggota yang lebih daripada ini. Yang hari ini untuk video kali ini saya nak ajar yang rukun sahaja dahulu. Rukun, okey, maksudnya rukun ni anggota wajib saja dahulu. Okey, pada minggu lepas kita dah teruskan dengan niat. Okey, jadi hari ini saya nak teruskan dengan anggota wajib. Okey, yang pertama, membasuh muka. Okey, membasuh muka. Membasuh muka ni bukannya kita boleh basuh terus gitu Okey, mesti rata. Okey, mesti rata. Okey, kedudukan muka pula. Okey, saya turunkan sikit mic biar nampak. Okey. Kedudukan muka yang perlu dibasuh, yang pertama daripada anak rambut hingga ke dagu. Okey, anak rambut hingga ke dagu. Okey, bagi murid-murid, anak rambut tu maksudnya tempat rambut mula tumbuh ataupun yang senang mudahnya dia ada rambut tapi bulu-bulu. Dia tak sepanjang rambut. Kalau yang dah start panjang tu biasa atas sikit. Dia ada yang bawah tu, yang ada bulu-bulu sikit tu, yang tu. Okey, kemudian terus ke dagu. Okey, bagi orang dewasa pula, kalau ada misai, ada janggut, okey, dia kena selati. Selati ni maksudnya dia kena basahkan sekali bahagian dalam. Okey, maksudnya dia tak boleh basahkan atas saja. Selati. Selati tu maksudnya basahkan. Okey, macam cikgu ada janggut. Nanti turun sikit. Okey, ada janggut, jadi kena basahkan sampai ke bawah. Okey, ini bagi yang ada janggut. Okey, kemudian daripada anak telinga kiri, daripada anak telinga kanan hingga anak telinga kiri. Okey, anak telinga ni kalau tengok telinga awak, perhatikan telinga, pergi kat cermin ke seluruh adik awak tengok, abang awak tengok, mak awak tengok. Okey, anak telinga ni yang kecil ni, ada perasan tak dekat telinga kita ni? Okey, saya depan sikit. Telinga kita ni akan ada satu yang kecil dekat sini, satu timbul ni. Yang ini. Okey, daripada si kanan hingga ke kiri. Tak kisahlah mana-mana. Kalau untuk rukun dari kiri ke kanan pun boleh, tapi kalau sunat dalam wuduk dia dari kanan ke kiri. Okey, tapi dia bukan rukun. Okey, yang penting yang rukun adalah rata. Tak kisah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Okey, kalau sunat dia dari kanan ke kiri. Okey, ambil air muka, selatikan. Okey, ini pastikan. Okey, pastikan kena anak telinga. Anak telinga yang kecil tu, yang ada kecil timbul tu. Okey. Okey, itu bagi membasuh muka. Kemudian membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Okey, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Okey, ayat ni mudah, tapi sebenarnya ada beberapa tata cara, okey, ataupun cara kita nak basuh tangan hingga ke siku. Okey, yang pertama, okey, air, contoh ini paip, ni tangan. Okey, naikkan tangan. Okey, bagi air tu turun. Okey, selati. Macam tadi yang kalau ada janggut tu selati. Selati tu maksudnya ratakan. Okey, ini kena jaga ini. Ini mesti basah sampai ke siku. Bergantung pada air yang digunakan, jenis air. Maksudnya kalau air paip, okey, air paip dia tak ada masalah. Awak nak mula daripada siku dahulu. Okey, sebab air paip ni adalah air yang mengalir. Okey,
air yang mengalir. Air yang mengalir maksudnya dia sentiasa air tu baru keluar. Okey. Jadi boleh ambil dari siku basuh ke tangan. Ke jari. Okey. Tapi bagi air yang bertakung, macam ambil uduk guna mangkuk ke, ambil uduk guna bekas, guna baskom ke, besin, okey. Yang itu kalau ambil cawan ataupun takung nak basuh, mulakan dengan jari. Sebab kenapa? Kita air ni, okey, nanti tahun 1 cikgu akan ajar, ada banyak jenis. Ada air mutlak, ada air mustakmal. Bagi air mutlak, jika awak sampai ke siku, okey, tak ada masalah. Tapi bila dari siku awak basuh dengan air yang bertakung, okey, ini bukan air paip cikgu cerita. Okey. Kalau air bertakung dari siku sampai ke tangan, okey, sampai ke jari, lepas tu awak baru nak selati, dikhawatiri air tu akan bertukar daripada air mutlak jadi mustakmal. Okey, itu detail. Tapi kebiasaannya rumah ambil pakai air paip kan. Okey, jadi kalau air paip gunakan daripada jari ke siku ataupun siku ke jari, mana-mana boleh. Air paip dia tak ada masalah sebab dia air yang mengalir, sentiasa diperbaharui. Cuma bagi air bertakung, dia ada lain sikit cara dia basuh, okey, untuk mengelakkan air itu bersih atau tidak. Itu nanti cikgu dekat sekolah ajar secara detail. Ini untuk video pendek saja. Okey. Kemudian keempat, okey, menyapu sebahagian kepala. Okey, sebahagian kepala. Ini dekat Malaysia kita boleh buat sebahagian kepala. Okey. Ini yang diajarlah silibus buku teks. Kalau lebih basah satu kepala pun tak ada masalah. Itu ada mazhab lain tapi tak ada isu. Okey. Cuma yang menyapu sebahagian kepala ni mesti sebahagian kepala lah. Inilah. Okey. Bukanlah kata satu dahi tapi anak rambut tu. Bagian anak rambut tu basahkan kat sini pun cukup. Okey, cukup. Tapi kalau ada nampak orang dia basahkan satu kepala atau awak nak basahkan satu kepala, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu detail nanti cikgu ajar. Tapi untuk sekolah rendah, okey, tak ada isu benda tu. Okey. Membasuh yang seterusnya, membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lari. Okey. Basuh kaki biasa. Okey, basuh kaki. Yang penting satu, buku lali hingga buku lali. Yang kedua, selati. Macam cikgu cakap, selati maksudnya ratakan air. Okey, jari kaki awak tu, ni contoh jari kaki. Cikgu takkanlah buat video angkat kaki naik atas meja. Sakit juga. Okey. Okey. Kaki tu ratakan air di tengah. Okey, biasa yang kesilapan air tu tak rata di pertengahan jari kaki. Itu yang jadi masalah. Okey. Yang penting ratakan air okey, di celah jari hingga ke buku lali. Maksudnya air tu basah hingga ke buku lali. Tumit semualah. Maksudnya takatnya tak adalah awak basuh air tu sampai ke betis atau sampai ke lutut, tak perlu. Sampai ke buku lali. Ataupun ada setengah orang dipanggil mata kaki. Kaki punya mata dekat situ. Itulah. Okey, itu penerangan ringkas. Nanti detail ada rezeki, insya-Allah kita akan buat dekat sekolah. Okey. Jika peralatan cukup, fasiliti cukup, saya akan buat dekat sekolah. Jangan risau. Okey, ini rukun yang terakhir adalah tertib. Okey, tertib. Okey, melakukan pelakon wuduk dengan mengikut turutan. Macam cikgu cakap lah, tertib ni dia mesti turut. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, okey, 4, 5 ni mesti bersusun. Okey, 1 niat, 2 basuh kepala, okey, terus tak boleh basuh muka dulu, kemudian baru niat, ataupun basuh kaki, mula-mula basuh kaki, lepas tu baru basuh muka. Okey. Okey, itu saja video saya untuk kali ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.